Tan Sri Issa Samad dipenjara 6 tahun dan didenda RM15.45 juta. Pencemaran Sungai Langat, si pelaku telah dikenal pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 sekeluarga maut dalam kemalangan di Jalan Sungai Sem Dabong dekat Kuala Gris, Kelantan apabila kereta yang mereka naiki terbabas dan merempuh pokok getah. Kejadian berlaku kira-kira jam 9.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Superintendent Suzaimi Muhammad berkata, mangsa yang maut pemandu Muhammad Hafiz Ibrahim 32 tahun, isterinya Surina Muhammad Othman 36 tahun dan kakaknya Rahimah Ibrahim 51 tahun. Sebaik menerima panggilan kecemasan daripada orang awam, polis bergegas ke lokasi kejadian dan mendapati kemalangan membabitkan kereta Pro 2 Peza. Kereta yang dipandu Muhammad Hafiz dari arah Kampung Cabang Gemas ke Dabong dipercayai terbabas ketika melalui selekoh ke kawasan kebun getah lalu melanggar pokok. Akibat rempuhan, pemandu meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di klinik kesihatan Dabong. Manakala isteri dan kakaknya meninggal dunia di lokasi kejadian, ketiga-tiga mangsa dihantar ke Hospital Sultan Ismail Petra Kuala Krai untuk bedah siasat. Bekas pengurusi Felda Tan Sri Issa Abdul Samad dihukum penjara 6 tahun dan denda RM15.45 juta oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas didapati bersalah atas tuduhan rasuah RM3 juta berkaitan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching, Sarawak 7 tahun lalu. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Hukuman penjara itu bagaimanapun diarahkan berjalan serentak selain didenda sebanyak RM15.45 juta bagi kesemua pertuduhan. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh menjalani tambahan hukuman penjara masing-masing 2 tahun sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Mahkamah juga membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sehingga pelupusan rayuan kes dan menaikkan jumlah jaminan daripada RM800,000 kepada RM1.5 juta. 16 Jun tahun lalu, Mahkamah Tinggi memerintahkan Tan Sri Issa membela diri atas 9 tuduhan rasuah, bagaimanapun melepas dan membebaskan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan ini daripada pertuduhan pecah amanah. Seramai 6 saksi pembelaan dipanggil memberi keterangan sebelum kes ditutup 3 September tahun lalu. Bekas Komandan Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan terbabit aktiviti penggubahan wang haram berjumlah RM400,000. Tertuduh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Muhammad Arka Salahuddin 64 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayub. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menerima 2 cek masing-masing berjumlah RM200,000 hasil aktiviti haram ke dalam akaun bank miliknya. Perbuatan itu dilakukan pada 11 dan 13 Oktober 2016. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau RM5 juta mana yang lebih tinggi. Mahkamah menetapkan jaminan RM80,000 mengguna pakai jaminan sedia ada. Sebutan semula kes ditetapkan pada 26 Februari depan untuk dibicarakan serentak bersama kes sebelum ini. Pada 23 November tahun lalu, tertuduh bersama seorang pegawai kanan tentera UPNM didakwa atas 2 pertuduhan pecah amanah serta salah guna harta berhubung skim pelaporan yang tidak wujud berjumlah RM920,000. Isu pencemaran Sungai Langat di Taman Reko Kajang. Pihak yang bertanggungjawab melakukan pencemaran dengan melupuskan sisa kimia pelarut telah dikenal pasti dan akan dikenakan tindakan dalam masa terdekat. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar, Teknologi Hijau, Sains dan Hal Ehwal Pengguna Selangor, He Loy Sian.
Pada kejadian jam 5 petang semalam, penduduk di Taman Perumahan Reko menemui 13 tong berkapasiti 160 liter dibuang berdekatan sungai. Turut ditemui 6 tong berkapasiti 5 meter bahan buangan berjadual. Perkara itu dimaklumkan kepada Majlis Perbandaran Kajang MPKJ. So, siasatan lanjut mendapati cecair bahan kimia ataupun bahan buangan terjadual yang tergandung di dalam tong besi besar mengeluarkan bau seakan bahan pelarut, iaitu solvent. Manakala cecair kimia di dalam tong kecil tersebut berbau seakan penipis cat, iaitu thinner. Bahan buangan terjadual ini sepatutnya dilupuskan di kawasan yang ditetapkan selaras Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jarak lokasi tersebut ke muka sauk loji rawatan air. Bercakap kepada media ketika melakukan tinjauan ke lokasi ini siang tadi, Loy Sian memaklumkan walaupun bahan kimia ditemui, namun tiada gangguan bekalan air akan berlaku. Malah penduduk sekitar Hulu Langat juga tidak perlu gusar kerana operasi pelupusan sedang dilakukan Jabatan Alam Sekitar JAS. Ketika ini siasatan akan dilakukan termasuk memeriksa kilang berdekatan. Sebuah rumah inap desa yang dijadikan pusat panggilan makau skam di Bandar Penawar dekat Kota Tinggi Johor diserbu semalam dan seramai 17 individu ditahan. Siasatan awam dapati sindiket berkenaan beroperasi sejak Januari tahun lalu dengan menukar modus operandi mereka ke kawasan luar bandar untuk elak dikesan. Siasatan awam mendapati modus operandi yang digunakan oleh sindiket penipuan ini adalah seperti berikut. Yang pertama, menyamar sebagai pegawai pos laju dan memberdaya mangsa kononnya kiriman atas nama mangsa ditahan oleh pihak pos kerana mengantongi barang yang menyalahi undang-undang. Yang kedua, menyamar sebagai pegawai polis kononnya mangsa boleh ditangkap dan akan dikenakan tindakan undang-undang. Penyamar seterusnya akan menawarkan untuk membantu mangsa melalui laporan polis berkenaan perkara tersebut. Yang ketiga, menyamar sebagai pegawai penyiasat kes dan pegawai AMLA daripada Jabatan Sitanya Komersial dan menawarkan kepada mangsa untuk menyelesaikan kes berkenaan dengan meminta maklumat diri dan perbankan mangsa. Mangsa juga menerima arahan untuk diberikan melalui panggilan telefon membuat pindahan wang ke dalam akaun bank yang diberikan oleh ahli sindiket makau skam ini. Pihak polis turut merampas 57 telefon bimbit, 1 set komputer dan 2 buah modem. Siasatan awal juga mendedahkan ada beberapa ahli sindiket terbabit pada awalnya ditawarkan pekerjaan lain di media sosial sebelum mengetahui perkara sebenar selepas bekerja di rumah inap desa itu. Kesemua suspek warga tempatan berumur 22 hingga 33 tahun direman sehingga 6 Februari ini. Polis Johor giat mengesan saki-baki ahli sindiket berkenaan termasuk ketuanya yang masih bebas. Beralih ke perkembangan harian COVID-19, jumlah kes baru yang direkodkan hari ini masih lagi 4 angka, iaitu 4,284 dengan kematian 18 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah kes baru itu, 4,278 adalah kes tempatan, manakala bakinya kes import. Manakala jumlah kes aktif dengan kumpulan jangkitan ialah 48,309. Dengan 18 lagi kematian baru menjadikan jumlah kumulatif ketika ini kepada 809 orang. 13 kluster baru dengan kebanyakannya adalah kluster di tempat kerja. Sementara itu, jumlah kes sembuh 3,804. 307 dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 141 memerlukan bantuan pernafasan. Rumah penduduk yang dijangkiti COVID-19 dan kontak rapat mereka akan segera disanitasi. Itu antara inisiatif dilaksanakan Ahli Dewan Undangan Batu Rakit di Kuala Nerus, Terengganu, Bazlan Abdul Rahman sebagai langkah pencegahan penularan wabak itu. Berikutan peningkatan kes positif di Terengganu. Ketika tinjauan pagi tadi, beberapa rumah penduduk di Kampung Alor Damat yang dijangkiti COVID-19 serta rumah penduduk yang mempunyai kontak rapat dinyah cemar. Proses sanitasi dan disinfeksi dibantu oleh pasukan COVID Pasteur Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA.
Mereka terdiri daripada 10 orang anak muda dari kampung Batu Rakit yang telah mendapat latihan awal. Kerja-kerja sanitasi dibuat mengikut panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. InsyaAllah dari segi peralatan ini sebahagiannya kita dah ada persediaan dan sebahagian lagi yang ada kekurangan apabila kita mendapat pendidikan ataupun pengajaran daripada UNIZA nanti, ada keperluan-keperluan peralatan tertentu yang perlu dibeli. InsyaAllah kita akan belilah peralatan ini untuk kemudahan, terutama dalam Dom Batu Rakit. Dan juga insyaAllah kita bersama agensi-agensi NGO, Surat Sabir dan dibantu oleh grup UNIZA ini, insyaAllah kita akan buat sanitasi ke tempat-tempat yang diperlukan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Pembangunan UNIZA, Profesor Dr. Fazli Adam berkata pihaknya akan memperluaskan latihan sanitasi awam ke kawasan Dewan Undangan Negeri lain di Terengganu dalam masa terdekat. Setakat ini kerjasama yang kita jalankan dengan pihak pejabat DUN Batu Rakit lah. Tetapi insyaAllah kita akan panjangkan kepada pejabat DUN-DUN lain di Terengganu khususnya. Dan insyaAllah kerjasama setakat ini dengan pejabat DUN Batu Rakit ini sebagai kick-off program lah untuk kerja-kerja disinfeksi dan sanitasi di lokasi-lokasi yang berisiko. Selain rumah penduduk, proses sanitasi awam turut dilakukan di Masjid, Tabika Kemas dan Pasar Bukit Maras. Polis Sabah melakukan beberapa penambahbaikan susulan lanjutan PKP 2.0 di seluruh negara bermula Jumaat ini sehingga 18 Februari depan. Ditawar pihak ibu pejabat polis daerah itu menukar pelaksanaan operasi sekatan jalan raya SGR secara statik kepada operasi bergerak mengikut keperluan semasa. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Peter Umbuas berkata, 5 SGR statik akan ditutup iaitu di Jalan Sin On Tiku, Jalan Tanjung Batu, Batu 2 Jalan Apas, Bulatan Icebox dan Jalan Kuhara. Bagaimanapun penugasan di 3 SGR lain dikekalkan seperti biasa. Pihaknya juga menambah pasukan pemantau bagi mengesan individu yang ingkar SOP. Berikutan tahap pematuhan penduduk di daerah ini dilihat masih rendah. Bertemu kembali. Pelawak veteran Datuk Jamali Syadat, 78 tahun, meninggal dunia jam 8.30 pagi. Berita sedia itu dimaklumkan oleh cucunya Ishraq Arif Zalul Arif. Jenazah selamat dikebumikan jam 4.15 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Pinang, Pulai Indah di Pelabuhan Kelang. Sebelum ini, Allahyarham dilaporkan berada dalam keadaan uzur apabila tidak mampu berjalan dan kurang selera makan. Arwah juga amat terkesan dengan kematian isterinya Lela Yaakob akibat serangan angin ahmar pada Jun 2018 sehingga membuatkan dia kemurungan. Sebelum itu, Datuk Jamali diserang angin ahmar dan dijaga oleh isterinya sehingga pulih. Arwah yang dilahirkan di Bukit Kapal dekat Kelang Selangor mempunyai 8 anak dan 39 cucu. Pada zaman kegemilangannya pada 1980-an, pelawak legenda ini cukup dikenali dengan kebolehan melakonkan watak kanak-kanak bernama Atad. Kebolehan Allahyarham lantunkan suara watak pelbagai dialek begitu sinonim dengan masyarakat majmuk di Malaysia. Kenangan tu banyak, memang banyaklah, manis, pahit, semua adalah daripada kecil-kecil dengan dia kan. Ikut dia pergi merata-rata Semenanjung, buat show apa semua kan. Kemudian macam-macam lah. Pesanan-pesanan dia pun, kalau ada pun macam biasalah. Pesanan orang tua pada anak-anak kan, jangan malukan keluarga, jangan tinggalkan sembahyang, jaga keluarga sendiri baik-baik, tak gaduh-gaduh kan, macam itulah. Terengganu membuka 20 pusat internet akses rakyat atau lebih dikenali sebagai pusat pintar untuk memberi peluang kepada pelajar mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara percuma bermula 7 Februari ini. Esko Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Rahman berkata, keutamaan akan diberikan kepada pelajar yang tidak mempunyai kemudahan internet.
Di Pusat Pintar, 10 hingga 20 komputer dan beberapa kemudahan lain disediakan bagi membolehkan pelajar, terutama calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM mengikut PDPR secara percuma. Sebagai mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN, hanya 5 pelajar dibenarkan berada di Pusat Pintar untuk mengikuti pengajian PDPR pada satu-satu masa. Kita membuka pusat ni kepada pelajar-pelajar yang mempunyai masalah lah. Kalau pelajar yang mereka sudah ada kemudahan internet di rumah, Unify, Wi-Fi di rumah, dengan kemudahan tab ataupun telefon, komputer yang mereka ada di rumah, mereka tidak digalakkan untuk pergi ke pusat pintar ni. Dan pusat pintar ni mesti dibuat temu janji. Arifin ditemui pada sidang media pintar Terengganu sebagai hub PDPR di Wisma Darul Iman. Ujarnya, kerajaan negeri membelanjakan sebanyak RM700,000 untuk menaik taraf capaian internet di seluruh negeri ini. 37 pusat pintar diwujudkan di seluruh negeri, namun hanya 20 sahaja dibenarkan beroperasi untuk fasa pertama. Selain pusat pintar, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM juga bersetuju untuk membenarkan 61 pusat internet komuniti di negeri ini beroperasi bagi membantu menyelesaikan masalah PDPR dalam kalangan pelajar. Kerajaan Perak memperuntukkan RM2.71 juta bagi menampung keperluan makanan tengah hari percuma kepada calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2020. Menteri Besarnya Datuk Sarani Mohamad berkata, perkara itu bakal memanfaatkan lebih 35,000 pelajar dan guru di 244 sekolah menengah harian seluruh Perak. Kita faham anak-anak kita perlu makan tengah hari. Kalau kita tak sediakan makan tengah hari, kalau dia balik, dia memerlukan tambang untuk balik, memerlukan masa untuk pergi balik. Nasib tak baik kalau hujan, dia tak datang balik ke sekolah dan ada pelbagai alasan lain. Maka kerana itu kita buat keputusan supaya kerajaan negeri berbelanja menyediakan makanan tengah hari RM5 seorang setiap pelajar, dan makanan itu disediakan oleh kantin sekolah masing-masing. Seperti mana kita sedia maklum, Datuk Sarani berkata demikian pada sidang media dalam talian mengenai program tuition Cikgu Sarani di pejabatnya petang tadi. Tambah beliau, makanan itu diberikan secara harian selama 15 hari sehingga peperiksaan SPM bermula 22 Februari. Inisiatif itu katanya dapat meringankan beban ibu bapa, terutama mereka yang berada dalam kumpulan B40. Pelajar SPM 2020 akan diberikan tuition intensif bagi subjek teras iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sejarah. Antarabangsa, Arab Saudi mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 dengan menyekat kemasukan pelawat dari 20 negara bermula hari ini jam 9 malam waktu tempatan. Memetik laporan Arab News, antara negara yang disenaraikan dalam sekatan itu, Emirat Arab Bersatu, Mesir, Lubnan, Turki, Perancis, Indonesia dan Jepun. Larangan itu juga termasuk kepada mana-mana pengembara yang melawati 20 negara terbabit dalam tempoh 14 hari. Bagaimanapun terdapat pengecualian kepada diplomat, anggota kesihatan dan keluarga mereka. Sehingga kini Arab Saudi telah merekodkan 310 kes baru COVID-19 dan 4 kematian dalam tempoh 24 jam lalu. Ia menjadikan jumlah keseluruhan 368,639 kes dan 6,383 korban. Pihak berkuasa Beijing berjaya menahan dalang pemalsuan vaksin COVID-19 yang juga rangkaian terbesar setakat ini. Kumpulan yang mempunyai 80 ahli itu diketuai oleh lelaki bernama Kong turut membekalkan vaksin palsu kepada beberapa buah negara. Hasil siasatan mendapati rangkaian itu mula aktif sejak September tahun lalu dan setakat ini sudah menghasilkan lebih 3,000 dos vaksin COVID-19. Harga jualan juga didapati sangat tinggi. Berikutan ketika itu tiada vaksin berjaya didaftarkan. Kesemua vaksin yang dihasilkan dirampas untuk siasatan lanjut.
Puluhan buah rumah di bandara Perth, Australia musnah dalam kebakaran hutan yang tidak terkawal. Kebakaran memusnahkan Perth Hills dan merebak ke kawasan yang padat penduduk. Beberapa amaran kecemasan turut dikeluarkan dan dijangka bertambah buruk berikutan angin kencang mengakibatkan api marak. Situasi semakin sukar buat penduduk kerana kini sudah menjalani perintah berkurung kerana COVID-19. Beberapa anggota bomba juga dilapor mengalami kecederaan dan lecur ketika menjalankan operasi pemadaman. Sebagai langkah keselamatan, ratusan penduduk meninggalkan kawasan ini sejak Isnin lalu dan berlindung di pusat pemindahan. Legasi Mokhtar Dahari itu tema jersey baharu Selangor FC yang jelas mahu mengambil aura semangat legenda itu. Pemilihan tema itu juga sinonim dengan Allahyarham Mokhtar yang juga tunggak utama pasukan. Selangor FC menerusi kenyataan media memaklumkan jersey 2021 ini masih mengekalkan beberapa elemen penting daripada jersey 1986. Walaupun tema dan konsep jersey ini ada unsur-unsur retro, terdapat beberapa elemen moden yang digarap supaya ia bersesuaian dengan rekaan kontemporari. Skuad hoki remaja negara kini gigih menjalani latihan secara dalam talian bagi memastikan mereka cukup bersedia menghadapi saingan dalam kejohanan hoki Piala Remaja Lelaki Asia 2021 di Dhaka, Bangladesh. Skuad remaja negara akan memulakan aksi pada 2 Julai menentang Uzbekistan. Ketua Jurulatih Skuad Projek Khas Lelaki Wellstan berkata pihaknya telah merangka modul latihan secara dalam talian dengan kesemua pemain. Mereka perlu merakam sesi latihan yang dilakukan. Konfederasi Hoki Malaysia KHM melaksanakan latihan dalam talian kepada skuad kebangsaan sejak pelaksanaan semula PKP supaya pemain berada dalam prestasi terbaik. Kejohanan Piala Remaja Lelaki Asia 2021 yang ditangguh 2 kali berikutan pandemik COVID-19 akan diadakan di Stadium Hoki Nasional Maulana Bashani di Dhaka bermula 1 hingga 10 Julai ini. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Jepun, China, Singapura dan Uzbekistan. Teruskan menonton rancangan menarik di saluran TV9. Duduk di rumah untuk sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Visual indah perkampungan Yorkshire di England menutup berita TV9 malam ini. Saya Suzila Ida Yaakob. Assalamualaikum dan selamat malam.